Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kali ini ingin saya kongsikan sebuah kisah tentang kelahiran yang paling teragung, yang tidak lain dan tidak bukan adalah kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya nak tekankan adalah bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam mendatangkan keberkatan di orang-orang sekelilingnya. Pertama kali bermula daripada ibunya kandungnya sendiri, iaitu Sayyidatina Aminah binti Wahab. Seperti kita maklumkan bahawa kelahiran wanita ataupun waktu wanita dalam kehamilan sudah merasa kesakitan, apatah lagi waktu kehamilannya. Akan tetapi waktu kehamilan Sayyidatina Aminah binti Wahab, beliau tidak merasa satu sakit pun, malah beliau merasa penuh keindahan, seolah-olah beliau tidak hamil. Setiap malam apabila Sayyidatina Aminah ingin berehat, beliau bermimpi bertemu dengan para malaikat. Setiap kali para malaikat datang, mereka akan mengatakan, "Wahai Aminah, sesungguhnya Tuhanmu menyampaikan salam kepadamu, dan para malaikatnya menyampaikan salam kepadamu, dan juga kepada anakmu yang bernama Ahmad yang akan menjadi Nabi umat akhir zaman." Malam tersebut berlangsung hingga waktu kelahirannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, Sayyidatina Aminah meriwayatkan bahawa beliau melihatkan seolah-olah ada cahaya di dalam perutnya hampir mahu keluar. Dan dikatakan para ulama malam tersebut adalah malam 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Yang ada riwayat mengatakan bahawa Nabi SAW dilahirkan pada 9 Rabiul Awal, ada 8 dan sebagainya. Tapi jumhur mengatakan 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Waktu kelahiran Nabi SAW, Nabi SAW dikatakan dilahirkan dalam keadaan bersujud kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian seolah cahaya keluar daripada rahimnya Sayyidatina Aminah, sehingga Sayyidatina Aminah sendiri dapat melihat ke bumi Syria. Dan waktu tersebut banyak mukjizat yang berlaku. Dikatakan sehingga iblis sendiri meneriak kerana kelahiran Nabi akhir zaman tersebut. Para ulama mengatakan bahawa iblis tidak pernah meneriak kecuali pertama waktu iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah waktu kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketiga adalah apabila waktu turunnya surah Al-Fatihah. Setelah kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama menyusukannya adalah ibunya sendiri, iaitu Sayyidatina Aminah. Kemudian diolehkan kepada hamba sahaya pakciknya Abu Lahab bernama Thuwaibah Al-Aslamiyah. Kemudian baru datangnya kepada yang masyhur yang kita tahu, iaitu Halimatus Sa'diyah. Jadi ulama ada banyak pendapat, yang ada mengatakan bahawa ibu susuan Nabi SAW ada 5, ada mengatakan ada 2. Tapi yang saya kongsikan adalah pertengahan, ambil 3, iaitu ibunya sendiri, kemudian Thuwaibah, kemudian adalah Halimatus Sa'diyah. Jadi setelah kelahiran baginda SAW, Abu Lahab begitu bergembira. Beliau melepaskan hamba sahayanya tersebut yang menyusukan anak saudaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Thuwaibah Al-Aslamiyah dimerdekakan disebabkan kegembiraan Abu Lahab. Ada riwayat mengatakan bahawa Abu Lahab disiksa di dalam neraka seluruh masa kecuali hari Isnin, di mana waktu tersebut Abu Lahab merdekakan Thuwaibah Al-Aslamiyah disebabkan kegembiraannya terhadap kelahirannya anak saudaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat melihatkan bahawa kelahirannya sendiri mendatangkan keberkatan kepada pakciknya Abu Lahab, yang kita tahu kisahnya, beliau adalah orang pertama yang mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
setelah kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aminah memberikannya kepada Halimatus Sa'diyah, di mana pada awalnya Halimatus Sa'diyah tidak mahu menerima baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai anak susuannya. Kerana apa? Di dalam adat orang Arab waktu dahulu bahawa mereka akan mencari orang yang penuh dengan kekayaan, dan seharusnya yang mencari kekayaan adalah suami-suami. Jadi waktu apabila Halimatus Sa'diyah bertemu dengan Aminah sudah tidak ada lagi mempunyai suami. Aminah adalah seorang ibu sahaja yang sedang mendidikkan anaknya atau membesarkan anaknya. Maka dengan sedemikian sudah pasti tidak ada kekayaan kat keluarga Aminah binti Wahab. Halimatus Sa'diyah langsung mencari satu persatu rumah sehingga tidak ada satu rumah pun yang ingin diberikan kepadanya. Jadi Halimatus Sa'diyah tidak ada tempat lagi untuk mengambil kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum beliau mengambil baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau mengambil pendapat suaminya. Apakah pendapatmu wahai suamiku? Sesungguhnya sudah pasti keluarga ini akan sukar ataupun akan susah untuk membayar kita. Haruskah kita tetap langsung ambil bayi ini kerana memang sukar baginya untuk mencari ibu susuan? Langsung suaminya menjawab, ambillah bayi itu. Semoga dengan rahmat Allah bayi itu akan datangkan keberkatan di rumah kita. Jadi apabila Halimatus Sa'diyah mengambil baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai anak susuannya, baginda sallallahu alaihi wasallam mendatangkan keberkatan di rumahnya Halimatus Sa'diyah. Susu Halimatus Sa'diyah yang sebelum ini sukar untuk memberi kepada anaknya malah makin menambah, mencukupi baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga anaknya sendiri. Dan rumput-rumput di luar rumahnya makin menjadi tebal, pohon-pohon di luar rumahnya makin berbuah-buah, kemudian kambing-kambingnya makin menjadi berisi. Kita boleh dapat melihat bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan keberkatan ke sekelilingnya. Apatah lagi jikalau kita menanamkan baginda sallallahu di dalam hati kita. Jadi pengajaran yang saya ingin kongsikan di sini adalah penting untuk kita sentiasa berselawat atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana salah satu guru saya mengatakan bahawa jikalau kita menanamkan Nabi dalam hati kita, akan datang semua sifat-sifat yang indah di dalam hidup kita. Keberkatan pun datang ke dalam hidup kita. Boleh jadi hidup kita kurang keberkatan disebabkan kita kurang berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi sebab kurangnya cinta kita terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lepaskan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidup kita pun penuh dengan barakah. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau awak suka dengan apa awak lihat, jangan lupa untuk subscribe, like dan share.